yang hitam semua dari arah berapa beban kita darinya semua rambut yang hitam dalam satu alam yang hidup yang diberi beban. Adalah Bapa kita semua. Pada itu dia bumi dan surga yang putih yang hitam semua dari alam kita semua yang putih dalam satu alam yang diberi yang putih yang hitam semua dari alam mengapa berat kita darinya semua yang putih yang hitam semua dari alam Adam adalah Bapa kita semua. Sound saya sangkut-sangkut lah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada pagi ini dalam sesi webinar khas sempena dengan Hari OKU Dunia 2020. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua, khususnya kepada pengarah kami IPG Kampus MUHAS, Tuan Haji Wan Yusof bin Wan Ngah, Timbalan Pengarah, Puan Azlina, dan juga seterusnya kepada semua kakitangan KPM, para guru, para NGO-NGO di luar sana. Selamat datang ke sesi webinar khas sempena Hari OKU Sedunia, dan pagi ini kita akan bersama dengan sesi yang pertama yang akan membincangkan tentang tajuk pendidikan inklusif untuk semua, kita semua wajar cakna. Dan saya perkenalkan dahulu panel kita pada pagi ini. Di sebelah saya itu iaitu Dr. Alijah yang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus MUHAS. Assalamualaikum dan selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Doktor ya? Alhamdulillah, sihat Hairul. Bekerja di rumah lagi dan juga okey, nampak ni kita bekerja di rumah lagi Doktor. Dan kita juga bersama dengan cikgu ataupun ikon kepada guru-guru OKU yang saya rasa ada beberapa orang cukup mengenali beliau dalam bidang pendidikan muzik, Cikgu Muhammad Uzairi bin Haji Ahmad. Assalamualaikum dan selamat pagi Cikgu Muhammad Uzairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, Alhamdulillah. Cikgu Uzairi di Raub atau Bentung? Saya di Bentung. Bentung. Okey. Jadi sebenarnya pagi ini kita nak bincangkan topik yang saya rasakan cukup dekat dengan hati semua warga OKU IPG Kampus MUHAS. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dulu sedikit profil ataupun biodata penceramah-penceramah kita pada pagi ini. Jadi kita tengokkan dulu slide PowerPoint yang saya sediakan ini untuk kita lihat dan kenal profil-profil ahli panel kita pada pagi ini. Baik, Dr. Alijah binti Ujang merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus MUHAS. Beliau lulusan Bachelor Pendidikan Sains Pertanian dari Universiti Putra Malaysia 1988, kemudian menyambung pengajian sarjana pendidikan khas di Universiti Malaya dan seterusnya selesai pengajian PhD pendidikan khas juga di Universiti Malaya pada tahun 2017.
Kepakaran beliau adalah dalam bidang pendidikan khas, masalah pembelajaran, kaedah khas PDP Sains dan Matematik, pemulihan dalam komuniti. Dr. Alijah telah banyak melibatkan diri dalam pelbagai program serta penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan khas, antaranya pernah pergi ke Jepun pada 16 Jun hingga 12 Julai 2019 di Yokohama dalam program Economic Partnership Program LEP 2.0 Attachment Program Special Education of Ministry of Education pada tahun 2019 dahulu, dan beliau juga sering kali terlibat dalam banyak program NGO pendidikan khas seperti disleksia, autism dan sebagainya di luar sana. Dan beliau memang dekat dalam bidang pendidikan khas ini kerana telah banyak melibatkan diri dalam banyak program pendidikan khas di luar sana dalam pelbagai lapangan. Dan kita ada panel kedua iaitu Cikgu Mak Huzairi bin Haji Ahmad yang merupakan guru akademik dari Sekolah Kebangsaan Felda Mempaga, Pahang. Buat semua, Cikgu Huzairi adalah kelulusan Diploma Perguruan Malaysia daripada IPG Kampus Pulau Pinang, dan juga memiliki ijazah Sarjana Muda Pendidikan Muzik dari Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis, Pahang, dan kini sedang menyambung pengajian di sarjana di Open University Malaysia dalam bidang pengurusan. Kalau kita lihat Cikgu Huzairi ini terlalu banyak penglibatan dan anugerah yang diperolehi. Kalau saya sebut di situ, antaranya ialah anugerah sempena Hari Guru Negeri Pahang 2005, anugerah Guru Inovatif Hari Guru peringkat Negeri Pahang 2009, anugerah Guru OKU Cemerlang peringkat kebangsaan 2010, anugerah khas Institut Perguruan sempena Convocation 2015, anugerah tokoh guru OKU Cemerlang Negeri Pahang, dan begitu banyak serta memiliki beberapa kali anugerah perkhidmatan cemerlang. Dan beliau juga dipilih sebagai Guru Nadi Negara ataupun Duta Guru Nadi Negara pada tahun 2019. Kalau kita lihat pencapaian Cikgu Huzairi ini terlalu banyak di sebalik kisah kecemerlangan ini. Tentu ada kata orang itu di sebalik cerita ataupun di sebalik latar belakangnya. Sebab kita kalau saya nak cerita secara lanjut kita akan dengar sebentar nanti. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pada peringkat awal Cikgu Huzairi ini adalah individu normal yang dilahirkan, namun kerana sebab berlaku beberapa perkara kemalangan dan sebagainya, akhirnya beliau menjadi OKU, dan kita akan dengarkan cerita beliau nanti. Sebab itulah kita pilih dua ahli panel kita pada pagi ini yang diundang, yang cukup pakar dan juga cukup kata orang itu sesuai untuk membincangkan tentang tajuk pendidikan inklusif. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya nak bertanyalah dahulu kepada Dr. Alijah. Sebenarnya pendidikan inklusif, bila kita sebut pendidikan inklusif ni, ada orang dah biasa dengar, ada orang yang baru pertama kali dengar. Dan macam saya sendiri memang terlibat secara langsung dengan pendidikan inklusif sebab kita ada pergi ke sekolah dan kita buat dengan pelajar-pelajar kita dan serta murid-murid kita di sekolah. Jadi Dr. Alijah mungkin boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya pendidikan inklusif ini? Terima kasih moderator tersohor kita, Dr. Hairul. Ya. Ini memang moderator tersohor di IPG KK, ya, tuan-tuan dan puan semua. Yang dihormati Tuan Pengarah Institut Pendidikan Ilmu Khas, Tuan Haji Wan Yusof Anga, Kepala Pengarah IPG KK, Puan Azrina Ahmad, yang saya hormati Encik Muhammad Huzairi bin Ahmad, tokoh guru OKU Cemerlang. Sangat hebat ya, yang sama berkongsi dengan tuan-tuan dan puan yang sama bersiaran pada hari ini dalam bidang khas kita sempena menyambut Hari OKU Sedunia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, Dr. Hairul, sebelum kita bercerita tentang pendidikan inklusif, saya suka untuk berkongsi. Ini sebenarnya adalah maklumat tentang bilangan penduduk yang terdapat di Malaysia. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan lihat di situ, seramai 32.7 juta orang penduduk di Malaysia yang dinyatakan melalui statistik dalam tahun 2018. Seramai 581,265 orang adalah OKU. Jadi tidak kira lagi OKU yang ini adalah OKU yang berdaftar di bawah JKM, Dr. Hairul. Okey. Ya. Itu kalau kita lihat dari segi percentage, dia hanya merupakan 1.8%, tapi kalau kita lihat number tu 581, ia adalah satu peratusan yang besar. Ya. Bermakna OKU ni sudah memang berada dalam negara kita, berada dalam komuniti kita, berada di sekolah kita, berada dalam masyarakat kita,
memang mereka bersama-sama dengan kita hidup sebagai warga negara Malaysia. Okey. Dan kita lihat pula statistik yang seterusnya tentang ini adalah bila kita menceritakan tentang inklusif, ya. Pendidikan inklusif yang diberikan di peringkat sekolah. Ini adalah data yang pendidikan khas. Kita data ini adalah data tahun 2020, data terkini, ya. Seramai 18%, iaitu 15,056 orang murid-murid sekolah sekarang ni berada, maaf saya tak nampak yang dekat slide tu, 16,450 orang. 16,000, ya. Adalah 18 MBK yang berada dalam program pendidikan inklusif. Maknanya pendidikan inklusif tu memang telah pun kita amalkan selama ini. Cuma apa yang diunjurkan, kita harap tahun 2021 mengikut unjuran KPI kita akan mencapai ke peringkat 75% bilangan MBK yang boleh diinklusifkan di sekolah-sekolah. Ya, ini adalah kalau kita cerita dari OKU memang bersama-sama kita. Mereka memang berintegrasi bersama-sama kita, hidup bersama-sama kita. Tapi bila kita bercerita tentang inklusif, inklusif bagi saya, memberi definisi inklusif itu adalah di mana OKU tu, bila kita kata pendidikan inklusif, mereka belajar bersama-sama dengan normal, apabila dia berada di prasekolah bersama dengan kanak-kanak normal, bersama-sama dengan murid normal di sekolah rendah, bersama-sama dengan pelajar normal di sekolah menengah, di IPT, di Institusi Pengajian Tinggi bersama-sama, OKU bersama-sama belajar dengan mahasiswa-mahasiswa normal yang lain. Jadi bila kita kata inklusif, dia bukan hanya kita masukkan dia bersama-sama kita belajar, tapi keperluan mereka menjalani pendidikan itu adalah mendapat satu pendidikan yang berkualiti, yang sama-sama nilainya, sama-sama kualitinya murid-murid yang lain. Okey, itu Dr. Hairul. Itu adalah definisi saya tentang pendidikan inklusif. Okey, itu sedikit sebanyaklah tentang pendidikan inklusif. Kalau macam saya nak dengan Cikgu Huzairi pula, Cikgu Huzairi mungkin boleh sedikit komen atau ulas sebenarnya pendidikan inklusif di Malaysia ini. Mungkin Cikgu Huzairi pun ada terlibat sama dan juga bersama-sama dalam pengajaran di sekolah, dan Cikgu Huzairi sekarang mengajar pendidikan muzik, ya, betul ya Cikgu Huzairi? Ya, 3 mata pelajaran, pendidikan muzik, seni dan sejarah. Seni dan juga sejarah. Jadi mungkin Cikgu Huzairi boleh ulas sikit agaknya Cikgu Huzairi tentang pendidikan inklusif yang Cikgu Huzairi ketahui. Silakan Cikgu. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih untuk IPG MUHAS semua sekali, termasuk pengarah, dan tak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari OKU Sedunia pada semalam 3 Disember 2020. Dan apa yang saya faham tentang pendidikan inklusif ni ialah satu program bagi murid berkeperluan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas MBK bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di mana-mana sekolah untuk PTI ni. Jadi konsepnya ialah bidang akademik, ataupun bukan bidang akademik, bersama-sama murid harus perdana tipikal dengan menyediakan khidmat sokongan di dalam dan di luar bilik darjah pada saya lah. Dan saya sepanjang saya dari guru, setakat ni ada 2 orang murid yang sepenuhnya yang terlibat dengan pendidikan inklusif ni di sekolah saya, yang saya ingat Amelia dan yang dah habis sekolah iaitu Kasih. Saya ingat kedua-dua ni, yang paling saya ingat Kasih lah, kerana Kasih ni seorang murid yang berpotensi, malahan dia lebih baik dari segi pencapaian akademik, mau tanya kadang-kadang dia paling awal beratur, dia paling duduk kelas. Jadinya saya cerita pengalaman lah. Jadinya saya tengok lebih memberi fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Kadang-kadang
murid rakan dia 2-3 orang membantunya. Itulah matlamat dia kat inklusif ni, supaya mereka dapat tahu dari masa ke semasa lah sampailah ke alam jalan. Itulah. Okay, terima kasih Cikgu Zairi. Jadi saya sebenarnya nak lebih tahu lebih mendalam lah Cikgu Zairi. Cikgu Zairi mungkin boleh ceritakan sedikit tentang kisah kehidupan Cikgu Zairi daripada mungkin orang kata sebagai individu yang sempurna, normal, tetapi akhirnya ialah ditimpa kemalangan dan akhirnya menjadi sebahagian daripada komuniti OKU. Mungkin Cikgu Zairi boleh ceritakan sebab mungkin ada di luar sana yang belum tahu lagi, dah tahu mungkin dah ada tapi belum tahu pun mungkin ada juga. Silakan Cikgu Zairi. Kalau saya nak cerita ni, sebenarnya masa saya mula mengalami kemalangan jatuh pada pokok ni, saya 2 tahun kemurungan di rumah ya. Ibu saya jauhkan saya daripada telefon, jauhkan saya daripada album gambar saya masa saya sihat. Hampir 5 tahun saya tak buka, dan saya pun dulunya selalu, saya memang option diploma pendidikan muzik seni dan hampirlah tahun tak usik gitar tak, sebab banyak di situ je. Sebenarnya saya ni normal daripada kecil, sihat, sukan, semua saya pernah lalui lah macam kehidupan orang lain. Tapi pada tahun 1999 tinggal lagi kurang praktikum terakhir ya, di mata perguruan. Saya pun dah tahu sekolah yang saya akan berpraktikum, tapi nasib tak menyertai saya. Saya telah jatuh daripada pokok rambutan tak tinggi pun ya, jatuh bersama parang, sebab parang tu puluk parang tu saya tepih dengan kaki. Jadi saya jatuh tu terus ke bani pokok saya rasa ya, dan automatik saya tak ada, terus tak ada rasa. Saya pun adakah saya ni dah sampai masa ajar saya cuba meraba-raba di belakang pinggang saya, tak ada rasa. Saya pun kejadian ni tak pernah rasa. Saya rasa ingat ada darah ke apa, kenapa pula keadaan sakit sangat ni, terlalu sakit. Dan saya mengucap mungkin nak pingsan, tengok di langit ni, saya ingat mak ayah. Tiba-tiba nak pingsan tu ada satu macam tamparan lah. Saya ceritakan sikit ya. Terkejut saya tu, saya tersedar kembali. Saya istighfar banyak. Tuhan, saya jumpa mak saya. Saya jatuh di tempat lain di negeri Perak, di rumah. Saya dah bertunang 3 bulan pada bulan 9 saya bertunang, bulan 12 saya jatuh. Cikgu juga, jadinya saya bawa usung daripada kebun tersebut ya, kebun tersebut dalam di Cekak Perah, Batu 16, Batu Pura, memang dalam lah, macam hutan sikit lah, macam luka kan. Saya diusung oleh orang kampung ya, saya tinggal keseorangan sementara bakal saya dulu ya, bakal lah kan, dia pergi cari orang kampung, saya tinggal dalam hutan tu keseorangan ya. Lepas tu orang mari buatkan kayu, masukkan saya, kandarkan saya, nak keluarkan saya daripada hutan tersebut naik kereta Proton. Kaki saya tak sesuai kan, kaki kena keluar sikit, menjulur keluar ya, dekat pokok-pokok situ sampai keluar. Bila saya dibawa ke tu, terus saya dibawa ke hospital Taiping. Doktor khabar dia mungkin tulang sudah mencederakan perut saya. Saya dibedah dan setelah sedar saya dipindahkan ke Ipoh. Di Ipoh bila doktor terangkan, dia cakap, saya nak beritahu pada awak melalui MRI awak mengalami spinal cord injury. Tulang tu awak telah pecah dan saya bukan nak menakutkan awak ya, dan mungkin awak akan lumpuh seumur hidup, tidak boleh jika tidak mati pada masa tu. Yang saya tengok ayah saya menangis ya. Ayah saya tak pernah menangis sepanjang saya hidup dengan dia, tapi saya tengok dia menangis. Mak saya pula tabah ya, walaupun dia dalam keadaan mengandung masa tu. Dan kami terpaksa menghabiskan 14-12 tu bulan puasa ya, menghabiskan hari raya selama 5 bulan duduk
hanya di 3 hospital. Hospital terakhir ialah Hospital Tengku Akuan Hafzan, dan saya reda lah apa yang doktor beritahu. Dia bagi masa sekurang-kurangnya setahun atau 2. Jika kaki tak menunjukkan perubahan, akan jadi orang kurang baik selamanya lah. Cikgu Zairi, kita nak sambung lagi depan ni. Sebenarnya mungkin itu satu pengalaman yang cukup berharga lah kepada Cikgu Zairi, dan kita nak dengar kenapa pendidikan inklusif ni perlu untuk kalangan warga OKU. Saya nak tanya kepada Dr. Alijah. Jadi sebenarnya apa doktor keperluan tentang pendidikan inklusif ini dalam kehidupan kita, terutamanya kita di kampus Ilmu Khas sendiri sebagai sebuah kampus yang kata orang tu mempropori ataupun membawa Bitara tu dalam bidang pendidikan khas, dan kita cuba untuk mengangkat pendidikan inklusif sebagai satu pendidikan yang diguna pakai oleh semua orang. Dan sebenarnya kalau boleh kita nak berikan awareness ataupun kesedaran kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif ini. Dan ada setengah ibu bapa kalau saya baca secara literature review, ada ibu bapa, ada murid, malah ada kalangan guru sendiri pun ada yang memperkatakan bahawa tak boleh pendidikan inklusif ini dibuat sebab nanti bila bercampur akan berlaku kesukaran, kesusahan dan sebagainya. Jadi kenapa sebenarnya doktor kita perlu mengangkat pendidikan inklusif ini sebagai satu entiti yang kita perlu jadikan dalam kehidupan kita. Kita nak jadikan dia sebagai satu norma. Dr. Alijah mungkin boleh berulaskan sedikit, silakan. Okay. Adakah perlukan share screen, doktor? Tak apa lagi, boleh. Okey, silakan. Okay, terima kasih Dr. Hairul ya. Saya sebenarnya suka nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan semua. Sebenarnya Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas, mungkin perkataan khasnya tu kalau dari dulu saya kira ada orang yang beranggap kalau pendidikan IPG Ilmu Khas ni dia memang mengajar murid-murid khas saja, sebab memang ada persepsi masyarakat di luar bahawa ilmu khas untuk mengajar murid-murid khas. Tapi sebenarnya kita mempunyai bidang-bidang khas yang tertentu, iaitu pendidikan muzik, pendidikan jasmani, seni visual dan juga pendidikan khas. Ya. Tapi saya kira perkataan ilmu khas tu bukan saja-saja kita dapat, walaupun pada peringkat itu maksudnya, tapi sekarang ni kita sebenarnya terpanggil, sebab secara kita sedar ataupun kita tidak sedar oleh warga IPG KLK itu sendiri bahawa kita sebenarnya telah pun menjadi satu institusi yang pendidikan guru yang inklusif, ya. Sebab kalau seperti yang Dr. Hairul nyatakan tadi bahawa kita mempunyai seramai, pada hari ini kita mempunyai seramai 21 orang OKU yang mengambil pelbagai bidang. Ada bidang TESOL, ada bidang bahasa, ada bidang agama, ada bidang seni visual dan juga pendidikan khas. Ya, mereka tu adalah mereka tu menjalani pendidikan inklusif bersama-sama dengan siswa-siswa guru yang lain yang adalah normal. Okey. Kemudian Dr. Hairul, kita juga secara kita sedar ataupun tidak bahawa kita mempunyai 2 orang staf OKU yang bersama-sama menyumbang dari perjalanan IPG KLK itu sendiri. Seorang EPO dan seorang lagi jaga. Dan mungkin juga kita sedar ataupun kita tidak sedar bahawa kita mempunyai ramai pensyarah dan juga kaki tangan yang mempunyai anak-anak OKU yang bersama-sama mempunyai anak-anak OKU. Jadi secara kita sedar ataupun tidak bahawa kita sebenarnya adalah satu institusi yang mengintegrasikan, sebab saya tak nak sebut inklusif ni sebab inklusif ni ada keperluan, ada perkara-perkara yang kita penuhi sebab kita nak memberi something yang sama nilai, sama kualiti dengan orang normal, maka kita panggil itu inklusif. Kalau tidak, kita panggil itu sebagai integrasi. Okey? Jadi sebenarnya perlu transform. Ya, saya cakap ni bagi pihak saya sebagai Ketua Jabatan Pendidikan Khas, dan kita pensyarah-pensyarah dan juga kapitan warga IPG KLK yang telah secara kita sedar, secara kita nak tak nak, kita pun telah menjadi satu institusi pendidikan yang integratekan OKU dalam sistem pendidikan kita, maka kita akan sebenarnya itu hajat pun Dr. Hairul, hajat pihak pentadbir terutamanya Tuan Pengarah kita Haji Wan Yusof dan juga hajat pihak pentadbiran di IPG KLK bahawa kita sebenarnya berhajat untuk transform, ya, dalam untuk transform sebab kita dapat secara kita tak bersedia sebenarnya siswa guru yang OKU pada tahun Jun 2019
kita tak bersedia. Jadi dengan sebab itu kiranya kita kena yakin bahawa sesuatu yang diberikan kepada kita, mungkin ada cara-cara lain yang menjadi mainstream, mereka tak berapa suka. Saya rasa macam ini melibatkan tanggungjawab, ini melibatkan mereka perlu belajar, perlu merancang lebih teliti dengan lebih teratur, perlu membuat modifikasi hantu, teknik mengajar dan sebagainya. Itu ada satu kerja tambahan yang kita, kalau kita yakin bahawa sebenarnya itu diberikan kepada kita di ilmu khas, bahawa ilmu khas sebenarnya mampu untuk memikul tanggungjawab tersebut untuk transform IPG kita ke institusi yang akan melahirkan guru-guru yang kelak boleh menyahut keperluan KPM untuk menyediakan 75% murid-murid PPKI, murid pendidikan inklusif di sekolah nanti. Dan tentunya bila bilangan pelajar-pelajar sekolah ataupun murid-murid MBK yang diinklusifkan ini, tentunya institusi pengajian tinggi kena bersedia lebih ramai lagi kita yang sebenarnya talented dari segi akademik. Kita tak fokus akademik, tapi dalam konteks ni saya ceritakan akademik yang talent untuk menjadi guru, mungkin menjadi mekanik, menjadi yang kita lihat kebolehan masing-masing walaupun mereka adalah orang kurang upaya, tapi setiap insan yang Tuhan jadikan, Allah jadikan di dunia ini mempunyai satu keistimewaan masing-masing. Jadi keistimewaan itu dan sebenarnya perlu gilap di peringkat sekolah, guru-guru perlu gilap, kenal pasti keistimewaan tersebut dan gilap potensi itu supaya itu boleh dijadikan sebagai satu bidang mereka pada masa akan datang dalam bidang pekerjaan dan sebagainya. Jadi, ya, jadi menjawab soalan Dr. Hairul tadi, sebenarnya untuk membentuk atau mewujudkan satu institusi pendidikan inklusif, kalau kita bincangkan dari segi institusi di peringkat tertiary seperti kita di IPG ataupun seperti di universiti awam dan sebagainya, dia perlukan satu perancangan, Hairul. Dia perlukan satu perancangan dan saya kira program hari ini dan program yang sebenarnya mungkin berkat PKP juga Dr. Hairul, kita lihat di sana ramai orang cakna tentang OKU. Ya, ramai banyak NGO, banyak universiti-universiti awam memberi kesedaran tentang betapa perlunya kita membantu OKU ni untuk sama-sama mereka menyumbang mengikut potensi mereka terhadap pembangunan negara, sebab mereka juga adalah warga negara Malaysia. Ya. Betul. Jadi saya nak berkongsi lah, mungkin ada 4 perkara sebenarnya yang kita perlu perhalusi ataupun peringkat institusi yang akan mengendalikan pendidikan inklusif ni perhalusi supaya pendidikan inklusif kita ni akan mencapai objektifnya, iaitu okay, let's say katakan IPG kita ini, kita akan melahirkan seorang guru OKU yang mereka kompeten, sama kompetensinya seperti guru-guru yang normal. Jadi itu adalah matlamat kita di IPG. Walaupun mereka OKU, tapi kita nak mereka jadi guru OKU yang kompeten. Okay? Contoh dah ada di depan mata kita, ya, Cikgu Huzairi. Ya, betul. Dalam perjalanan hidup dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya ujian itu ada hikmah, menyebabkan Cikgu Huzairi menjadi ikon yang boleh dijadikan sebagai contoh kepada guru-guru OKU yang lain. Kenapa kita tak boleh berjaya? Sebab kita punya semua benda. Jadi dengan syarat pendidikan inklusif tu kita penuhi. Okey, yang pertama Dr. Hairul. Yang pertamanya ada 4 Boleh ya saya share 4? Ya, betul. Silakan. 4-nya yang pertamanya adalah dari segi takbir urus itu sendiri. Maknanya satu institusi yang hendak mengamalkan pendidikan inklusif, takbir urus itu haruslah mengambil kira mungkin prosedur-prosedur yang kita nak adakan untuk pelajar-pelajar OKU kita di institusi kita, atau polisi-polisi. Ya, kemudian takbir urus juga harus mengambil kira tentang bagaimana kita nak membina sumber manusia di institusi tersebut supaya mereka cekap dan kompeten untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran pada golongan MBK ini, ataupun golongan OKU ini yang berada di institusi kita. Ya, kemudian juga memikirkan tentang keuangan, dana dan keuangan yang boleh kita peruntukkan. Kalau cerita tentang dana keuangan, kalau
bagi siswa OKU sebenarnya ataupun mahasiswa OKU, jadi mereka mendapat bantuan keuangan Okey. lain daripada pelajar-pelajar normal apabila mereka masuk ke institusi pengajian tinggi. Betul. Kan? Okey, itu yang pertama dari segi pentadbiran. Berarti pentadbiran perlulah cekap dan ada satu badan, ada satu unit yang khusus yang akan mengambil berat tentang siswa-siswa ataupun pelajar OKU yang ada kat situ. Okey, yang kedua, bila kita kata satu institusi pendidikan, berarti dia tak lari daripada pengajaran pembelajaran. Di pengajaran pelajaran pun yang melibatkan kurikulum harus juga diambil berat dan disusun secara teratur, ya. Perancangan, perancangan pengajaran pembelajaran, bagaimana seseorang pensyarah yang dulu tak pernah mengajar OKU tiba-tiba terpaksa mengajar OKU, apa bentuk modifikasi yang dilakukan. Pihak ataupun pihak institusi pengajian tinggi boleh memikirkan tentang akomodasi. Akomodasi ni maknanya apa-apa structure, apa-apa yang melibatkan alat ataupun tempat yang kita ubah supaya mereka boleh sesuai dengan ketidakupayaan mereka, supaya mereka boleh bersama-sama dengan orang yang lain. Tapi bila kata contohnya, bila kita ada siswa guru yang berkursi roda, ya, tentunya kita harus memastikan tentang akomodasinya adalah mereka ada ramp dan longkang-longkang yang terbuka secara begitu saja. Walaupun kalau Dr. Habib ingat semasa sesi perkongsian ilmu kita bersama dengan Dr. Samsuri tempoh hari, itulah yang saya suka nak dengar. Saya suka nak sebut tapi tapi kenapa perlu jadi begitu kan? Jadi dia kata istilahnya kalau saya masih kalau Dr. Harul masih ingat, kalau tak jatuh longkang tak gerak. Tak jatuh longkang tak cukup syarat tak boleh gerak. Maknanya itu satu perkara yang kita boleh gelak, mereka boleh gelak sekarang sebab mereka tapi kenapa harus berjadi perkara yang begitu? Mungkin kita di infrastruktur yang mungkin tak besar OKU yang menyebabkan mereka boleh jatuh. Saya ingat Dr. Hairul, di IPG kita juga, kita ada pengajar jatuh longkang. Saya ingat seorang, kebetulan masa tu saya tengah memerhatikan dia berjalan dia balik daripada Jumaat. Saya tak pasti kenapa dia jatuh seorangan. Dia masuk daripada gate, kemudian saya tengok daripada cermin belakang, saya nampak dia tengah bergerak masuk ke gate. Tiba-tiba tengok tak ada. Lepas tu saya buka pintu kereta, dia dalam longkang. Maknanya jatuh longkang tu kita boleh kata sebagai lucu, tapi kita ambil iktibar dan apa yang perlu kita lakukan supaya kualiti pendidikan inklusif kita tu lebih baik. Okey, yang kedua Dr. Hairul dari segi kurikulum dan dia melibatkan pentadbiran. Saya kira saya bolehlah merakamkan ucapan tahniah syabas kepada Jabatan Bahasa, Jabatan Pengajian Melayu, Jabatan Seni Visual, kerana mereka mempunyai ataupun mereka yang mengendalikan pentaksiran bagi siswa guru pra PSMP yang kohort pertama kita yang siswa guru OKU. Mereka melakukan bermacam-macam modifikasi. Mereka melakukan daripada soalan berbentuk bertulis, mereka menjawab secara bertulis. Bagi siswa OKU yang ada masalah penglihatan yang agak teruk, yang ada retinitis pigmentosa, mereka mempunyai masalah melihat komputer terlalu lama menyebabkan mata mereka jadi berair dan seluruh badan mereka akan jadi rasa sakit-sakit. Dan mereka modified dari segi dan sudah boleh menghantar soalan secara voice. Jadi itu yang kita katakan, kita sebenarnya menjadi kreatif, Dr. Hairul. Kita menjadi kreatif. Saya tertarik untuk sentuh sikitlah tentang pentaksiran tu. Saya tahun lepas kali saya, kita ada student yang ramai, hampir 20 lebih pelajar OKU, dan saya menjaga mereka periksa untuk peperiksaan akhir semester. Jadi kan bila saya tengok mereka menjawab exam tu, inilah satu realiti yang saya rasa macam sangat terharu. Sampai tahap begini mereka dah sampai di peringkat degree mereka belajar, tapi keadaan cara mereka belajar tu saya rasa bukan belajar cara untuk menjawab peperiksaan itu sangat, kata orang tu, syahdu kepada saya sebab terpaksa letak mata betul-betul di depan kamera, terpaksa guna kantar, macam-macam cara lah mereka guna. Dan saya sendiri teruja sebab tak kenal mereka, tak mengajar secara langsung, cuma ada 2-3 pelajar yang saya ajar, yang saya kenal. Yang tak kenal tu saya membuat penyelidikan lah. Jadi bila habis peperiksaan saya tanya, sebenarnya masalah apa? Saja kan?
Lepas tu doktor, tak nampak ke mata saya sebelah ni? Tak ada. Oh, rupanya diguna mata tu macam doktor dia letak batu Ya, ya. mata. Jadi saya itu pertama kali saya menjaga peperiksaan terlalu ramai dan kita ada student ramai tak pernah jumpa kan. Jadi saya cakap Masya Allah kan, kalaulah mereka ini boleh belajar sampai di peringkat degree, selesai pengajian yang penuh dengan kesukaran, penderitaan melalui fasa-fasa begitu, kenapa kita ni yang sehat, saya nak sentuhlah tentang isu-isu pelajar, murid-murid kita di luar sana yang normal, tapi banyak alasan, mencipta isu dan pelbagai alasan untuk tidak mahu belajar, tidak mahu menerima pendidikan dan sebagainya. Jadi mereka ini sangat terpuji Jadi di situ saya rasa sangat tersentuh. Saya kata kenapalah dulu aku tak ambil degree dalam bidang pendidikan khas. Dalam hatilah terfikir begitu kan. Jadi itu sajalah nak sentuh apa yang doktor kata tadi. Okey, sambung doktor, sila. Betul. Dia tak ambil degree pendidikan khas, sekarang ni berada di pendidikan khas. Di pendidikan guru ilmu khas ya. Maknanya sama-sama akan cepat nanti, Dr. Hairul. Okey, itu yang kedua. Dia curriculum, okey, dari segi kemudian body, sistem body yang perlu kita berikan pada mereka yang katakan yang masalah penglihatan yang buta, body system sama ada di library dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus saya sentuh dua tadi kan, yang ketiganya adalah sistem sokongan. Okey, sistem sokongan ni sangat penting. Ya, sistem sokongan ni dia boleh jadi dalam bentuk akademik, dia boleh jadi bukan dalam bentuk akademik. Ya, dalam bentuk akademik maknanya sistem sokongan yang melibatkan perpustakaan, ya, yang melibatkan perkhidmatan yang bukan akademik, melibatkan perkhidmatan mereka untuk mobile. Ya, kita takut bila kalau kata kita tidak ada sistem sokongan yang begitu, selama mereka berada di institusi pendidikan, mereka sebenarnya tak sempat pun nak explore semua kawasan kampus mereka. Mereka tak ada accessibility, tak boleh nak akses. Kalau kita kata laman apa Hairul yang kita ada dekat muzik tu, Lembah Lestari. Lembah Lestari bawah. Lembah Lestari, katakan pergi ke kawasan di blok bahasa yang dapat lihat keindahan panorama yang sangat menarik. Kita dapat pergi ke, walaupun kampus kita kecil, tapi mereka akses ke semua, boleh akses ke semua tempat itu tanpa ada halangan seperti pelajar-pelajar yang lain. Ya. Dan perkhidmatan sokongan ini juga termasuk kaunselor tadi, termasuk juga sakit pendudukan. Ya. Hello doktor, putus pula. Tak dengar. Doktor terputus. Tak apa. Kita nak sambung dengan Cikgu Huzairi. Cikgu Huzairi tadi dah ada cerita dah. Tak apa, nanti kita sambung balik dengan Dr. Alijah. Cikgu Huzairi tadi dah cerita bagaimana pengalaman, ialah kata orang, daripada individu normal kepada individu yang menjadi OKU. Kita nak Cikgu kongsikan, ada lebih 500 orang bersama dengan kita sekarang secara langsung di dalam YouTube. Jadi saya sebenarnya terinspirasi bila melihat Cikgu Huzairi bermain alat muzik. Sebelum ni kita jumpa dalam program Angklung Angklung Guru-Guru Malaysia di IPG. Jadi saya cakap bagaimana seorang guru ni sanggup datang jauh-jauh untuk menghadiri kursus ini. Jadi dari situ dah saya buat pembacaan literature. Jadi saya tengok Cikgu Huzairi ni dah banyak anugerah-anugerah diterima. Walaupun Cikgu Huzairi sebagai seorang guru OKU, tapi tetap cemerlang dan menonjolkan kecemerlangan. Satu fasa lagi yang saya nak tanya tu, ada setengah orang dilahirkan dalam keadaan memang dah OKU daripada kecil. Cikgu Huzairi terjadi di usia yang sudah 20 tahun, 20 lebih tahun begitu. Jadi bagaimana boleh bangkit Cikgu Huzairi dan akhirnya boleh berjaya sampai sekarang? Apa sebenarnya resepi kekuatan Cikgu? Silakan Cikgu Huzairi. Baik, terima kasih Tadi cerita sedih, terima kasih Dr. Hairul, Dr. Alijah Macam mana saya bangkit? Satu macam kena kerja keras, sanggup berkorban, kena lebih orang buat sekali, kita buat 2 kali. Orang tak peduli, kita kena ambil peduli. Saya pernah orang cabar, dia kata, saya pernah nak cakap dengan saya bagi satu situasi kawan saya, dia kata, saya kata kat dia, saya nak bekerja. Dia kata, nak kerja macam mana berkursi roda ni? Kata, duduk rumah je. Dia gelak-gelak lah Tapi Alhamdulillah, Allah bagi rezeki, saya dapat kerja. Bila saya kata, saya teringin nak buat kereta. Dia pun gelak lagi. Mana boleh buat kereta? Tak boleh tengoklah orang berkursi roda buat kereta lumpur macam ni. Tapi saya boleh buat kereta. Dia diam. Bila saya bekerja, saya kata saya
nak jadi guru cemerlang. Dia kata, kerjalah, tak payah menyusahkan diri. Tapi saya dapat jadi guru cemerlang pendidikan muzik. Saya mohon pada tahun 2011 dapat sampai 2016 sebelum saya nak ijazah dia akan habis ni lah. Jadi saya dapat tuntutan tu saya ambil. Saya ambil ni sebagai cabaran. Bila last kali saya kata saya nak kahwin, lagi digelak. Dia kata, siapa nak macam saya ni kan? Saya kata, mungkin tak ada kot. Tapi Alhamdulillah, Allah juga bagi. Saya buktikan sejak tu, saya buktikan dengan kerja keras, tidak putus asa, tak ambil peduli apa orang cakap. Yang baik-baik saja saya ambil, doa yang baik-baik, kata yang baik-baik. Apabila saya sampai ke sekolah, memang saya tengok sekolah tak sesuai dengan kemudahan untuk orang kurang upaya. Contoh saya ambil SK kedua masa tu, tak ada lagi pendidikan khas. Setelah saya sampai di sana, barulah ada pendidikan khas. Saya sampai sana rem, nak pergi kantin payah, nak pergi tandas payah, parking sempit, apa semua. Apabila saya masuk di sana, pertama saya harap mewujudkan satu parking, kalau tak kisahlah, tapi parking sebab saya berkursi roda kurang sesuai. Kalau parking saya sempit, saya tak boleh nak keluar, saya tak boleh nak masuk. Susah bagi kita yang berkursi roda ni. Jadinya satu parking khas. Murid akan lihat ada lambang OKU. Dia akan respect, dia akan cerita pula, dekat sekolah saya ada parking khas untuk OKU. Bila dia di luar dengan ibu bapa pula, ibu bapa pun anak ambil parking OKU, anak cakap jangan bah. Kesian cikgu kat sekolah saya kan. Ada tandas OKU lambang. Okey, tandas ni saya tak boleh guna. Tandas ni untuk orang kurang upaya. Dia kena space yang besar, ada kemudahan-kemudahan yang tertentu untuk dia orang. Ada laluan khas, rem yang sesuai. Kalau rem yang sesuai kena tanya dululah. Kena tanya kita ukuran dia tertentu, barulah kita boleh naik. Jangan kita main buat rem, janji ada seperti melepaskan batu batu di tangga kan. Jadinya kalau kita tak ambil peduli macam tu, jadinya perkara ni akan habis macam tu lah. Tak ada pengajaran lah. Pembelajaran untuk anak-anak murid kita. Ada tandas, ada parking. Pagi-pagi kadang-kadang dia orang dah awal tunggu cikgu. Cikgu, kami nak tolong cikgu. Saya sangat terharu lah. Ni setiap ni, habis tahun ni, habis tahun 6, ada murid lain pula. Mereka sentiasa menunggu peluang. Dan di setiap sekolah tu ada contoh. Sepatutnya bolehlah letak cikgu-cikgu yang berkelayakan ni, OKU ni di sekolah, contoh daripada awal lagi. Ibarat seperti melentur buluh dari rebung ni lah. Daripada awal lagi. Murid daripada sekolah rendah, daripada para, mereka dah lihat benda-benda, saya ada cikgu OKU. Mereka dah belajar. Jadinya benda ni akan berlangsung. Menjawab tadi pertanyaan ni, macam mana saya bangkit, panjang kisah dia. Saya pun sekarang ni setengah menulis buku solo, buku kisah hidup. Saya harap sokongan rakan-rakan, sokongan guru-guru, saya akan tulis, saya akan letak habis betul tentang cerita bagaimana saya bangkit daripada zero tu ke hero. Kalau ikut saya ni, saya berpendapat seperti saya ni dilahirkan semula. Pada masa zaman saya sihat tu, tak adalah sangat pencapaian apa sangat biasa je. Tapi bila saya jadi macam ni, seolah-olah Allah bagi peluang pada saya untuk kali kedua. Saya tak boleh nak rugikan, tak boleh nak lepaskan peluang ni. Saya kena ambil sebetulnya. Saya letak diri saya letak jiwa saya pada kerja untuk saya buat yang terbaik. Macam-macam saya pernah menangis bersama anak-anak murid apabila kami digugurkan, patutnya kami dapat nombor 2 pertandingan kompang, kami dikatakan melanggar peraturan, anak-anak murid menangis sama-sama. Saya lebih banyak mendapat orang kata kekalahan daripada kemenangan. Orang kata dapat anugerah semua. Sebenarnya saya lebih merasai lebih banyak perkara-perkara yang saya sendiri semua tak sanggup. Jika kadang-kadang malam ni saya ambil, saya senyap, saya tengok isteri dah tidur, orang lain dah tidur, saya akan menangis untuk menenangkan balik supaya saya dapat besok pagi ni saya akan bangkit balik. Saya akan buat yang baru. Yang akan berlalu, benda yang akan datang ni untuk 4-5 tahun ni saya dah target. Saya ada juga, walaupun saya sambung pengurusan pentadbiran, saya berharap satu hari nanti saya nak jadi pentadbir. Kadang-kadang ada ke orang gelap nak pentadbir apa, pening kepala apa semua. Saya tak ambil. Saya nak jadi pentadbir. Saya kalau boleh nak jadi seorang guru besar OKU pertama berkursi roda. Saya macam-macam, saya mewujudkan cita-cita supaya saya bergerak, supaya saya mampu, supaya saya sentiasa buat yang terbaik. Jadinya saya juga ada pergi tengok ke sekolah personal, college vocational, dan saya lihat kemudahan dia sangat baik. Saya pun bercita-cita
kalau saya satu relatif saya memang selesa di sini, tapi saya bercita-cita untuk masuk ke bidang pendidikan khas ni. Saya bercita-cita untuk jadi seorang guru di sekolah menengah kolej vocasional, kolej vocasional pendidikan khas di Kuantan, di Kampung Padang. Saya tengok mudahan bilik dia apa sesuai. Saya pun bercita-cita. Semua ni saya wujudkan dengan anak-anak, cita-cita supaya saya sentiasa fikir, supaya saya sentiasa mampu, ya, saya sambung lagi belajar. Orang kata tak payah duduk diam 18 tahun, 18 tahun nak kerja, alah tak apa nak capai. Tapi saya akan cuba, bukan setakat jadi sekolah Kedah, jadi pentadbir. Mungkin saya akan mengikuti seperti Dr. Harijah dan juga Dr. Hairul jadi pensyarah, ya. Dan saya letak pada saya mungkin lepas pencen dalam ni saya mungkin akan cuba menjawat jawatan senator pula jika mampu mengganti Adibah. Setiap benda tu akan ada perubahan. Ya, saya setiap 5 tahun, 10 tahun saya dah target. Apa nak buat, macam beli kereta, beli rumah, semua saya dah target. Supaya benda tu capai tak capai, satu letak tepi, satu saya target baru. Supaya sentiasa tiap hari kita tak perlu fikir negatif, tak payah peduli kata orang lain. Ya, memang kadang-kadang kita keluar kereta daripada awal sampai habis, tengok kita naik ke Sonda, memang kita rasa macam alamak, kenapa pula ni? Kadang-kadang biasalah macam tu doktor kan. Jadinya kita jangan ambil jangan kata perkataan tak boleh. Macam saya ajar saya kata, awak boleh cikgu ni macam ni, awak tak tahu kisah cikgu daripada awal. Ya, semua cikgu benda buat 2 kali. Cikgu tak pernah buat sekali terus berjaya. Semua 2 kali, cikgu 2-3 kali cikgu buat, tetap terus cikgu nak capai. Jadi awak ni tak mampu nak buat dah. Cikgu, susahnya soalan cikgu. Macam mana ni? Semua saya tak nak murid saya tu negatif. Saya mahu sentiasa mereka boleh sebab ini Malaysia, ya. Malaysia boleh. Jadinya kita semua mesti capai. Ya. Mampu. Itulah. Minta maaf lah panjang. Tak ada, okey. Jadi Cikgu Zairi, kalau bolehlah kita nak tahu, jadi kalau Cikgu rasalah kewajaran pendidikan inklusif itu diangkat dan dimartabatkan, lagi-lagi Cikgu juga berhasrat untuk menjadi tenaga pengajar di KB pendidikan khas kan. Jadi mungkin Cikgu Zairi boleh bertambah sedikit agaknya apa keperluan-keperluan sebenarnya untuk guru-guru, untuk pelajar di luar sana dalam pendidikan inklusif secara realiti, sebab Cikgu berada di sekolah mungkin boleh ceritakan sedikit sebelum kita nak sambung dengan Dr. Harijah tadi terputus. Mungkin Cikgu Zairi boleh ceritakan keperluan apa yang kita nak perlukan untuk pendidikan inklusif di sekolah, Cikgu. Baik, pendidikan inklusif ni kalau nak capai dia melibatkan banyak pihak, ya. Peranan pentadbir, peranan guru yang kelas harian tu, peranan guru pendidikan khas, ibu bapa, pihak luar, ya, agensi-agensi tertentu, ya, semua kena terlibat, ya. Kalau nak ni patutnya guru mesti ada ilmu. Kalau ada ilmu baru dia boleh tahu apa dia nak capai. Kebanyakan guru bila dapat murid-murid khas, alamak, macam mana saya nak ni, saya tak reti nak. Dia punya pandangan dia dah awal dah macam tu. Sepatutnya dia kena tanya cikgu guru pendidikan macam mana dia orang lebih berilmu kan, tanya macam mana saya nak ni kan. Belajar dengan guru pendidikan tu, ikuti kursus-kursus tertentu. Sekarang pun banyak dah, boleh buka di internet pun kita tahu macam mana nak tahu apa dia letak. Mula-mula dia masuk letak di depan, jangan di belakang, suasana kondusif. Ya, murid tu belajar, ya, letakkan kawan dia yang membantu, yang tipikal tu peranan rakan sebaya dia supaya dapat bantu murid yang berkeperluan khas ni, ya. Sebab daripada tu baru dia faham. Saya tengok di institusi St. John KL, ya, saya tengok macam mana murid-murid ni yang lain tu, apa nama dia, saya Abril lah. Jadinya murid yang normal ni, tipikal ni, dia membantu. Lambat sikit dia akan cakap. Maknanya ada hubungan. Nanti perlu ke alam pekerjaan ni juga. Nanti kita, macam saya pun kalau tak dibantu oleh rakan-rakan saya, guru-guru lain ni, susah juga. Sukan apa semua, tapi sukan saya pergi je padang. Tak pun saya minat. Apa benda saya ceburi. Cuma saya tak boleh nak panjat lah ke atas tu, sebab kalau ada lift tak apalah. Kadang-kadang saya pernah dia angkat oleh kawan-kawan dia orang sorong, kita takut. Angkat ke atas. Angkat kita ada acara dulu di atas kan. Lepas tu sekali buat bawah dia tengok aku, saya kata saya dayat tak. Betul lagi sekali mungkin apa dah. Ya, keceraan ni jangan diangkat. Tapi dia orang suka. Ya.
Jadinya saya rasa benda-benda macam ni kena ada peranan semua. Jangan setakat yang tertentu ya. Jadi di rumah pula mak bapak kena ambil tahu perkembangan anak-anak dia, yang lagi-lagi kalau anak-anak yang orang kaya ni kan, mereka memang perlukan perhatian, kasih sayang, segala kena letak, segalanya kena lebihkan sikit. Bukanlah kita minta ni lebih-lebih, tapi memang kena bagi perhatian kepada yang MBK ni, ya, supaya objektif PPI ni, program pendidikan inklusif ni tercapai. Sebab dekat luar negara ya, tengok cukup, Indonesia cukup. Mereka dah lama. Mereka dah kenalkan ni, dah nampak mantap di bandar lagi. Sebab kalau di kemudahan ni tertentu, seperti di kampung kadang-kadang masjid pun tak ada rem, ya. Kita nak naik, nak pergi kan, dah tak ada rem, takkan orang hari-hari nak naik. Kan, betul ya doktor? Jadinya saya kata semua kena bergerak, ya. Semua kena ni. Kebanyakan kadang-kadang keluarga yang ada orang kurang kaya je, anak-anak ke saudara mara boleh faham. Yang tak ada ni kadang-kadang dia kata tak perlulah kot. Jadi jangan macam tu, jadikan ilmu kesedaran kepada masyarakat. Sekitaran paling penting. Ya betul. Okey, terima kasih Cikgu Zairi. Depan kita nak sambung lagi. Kita sambung lagi tadi dua cerita Dr. Alijah tadi terputus. Apa agaknya dua pendekatan yang nak disambung lagi tadi tu? Silakan doktor. Okey, terima kasih Dr. Hairul. Minta maaf ya, ada teknikal saya ni. Okey, kita tadi cerita tentang macam mana kita nak memartabatkan pendidikan itu supaya ia betul-betul berkualiti. Kita nak menghasilkan kualiti yang sama seperti murid-murid yang lain, bukan? Jadi faktor yang ketiga itu perkhidmatan sokongan tadi ya. Dia bukan hanya sekadar akademik, dia juga melibatkan perkhidmatan bukan akademik. Contohnya macam sukan rekreasi, co-curriculum, ya. Mereka dari segi keselamatan mereka, dari segi kesihatan mereka. Jadi sebab itu kita kaitkan juga soal keselamatan, soal kesihatan ni ada kaitan dengan takbir urus tadilah. Ada satu jawatankuasa yang akan menyimpan data mereka dan mengetahui macam mana keadaan mereka, menyimpan maklumat akademik mereka, mana yang perlu dibantu dari segi akademik, mana yang perlu dibantu dari segi kesihatan dan sebagainya. Okey. Kemudian yang keempat Dr. Hairul adalah persekitaran dan juga infrastruktur lah, saya katakan tadi ya. Yang ini supaya ingat dulu di IPG KIK kita ada rem. Yang rem itu kalau Dr. Hairul ingat, rem itu yang menghala ke kafe. Rem tu kita panggil maut. Rem itu memang sangat bahaya bagi orang yang berkursi roda ya. Jadi kita sebenarnya itu sebagai titik permulaan lah untuk kita bergerak menghasilkan satu infrastruktur ataupun satu keperluan persekitaran yang standard, yang sejagat, yang sesuai untuk OKU sekiranya masalah kelihatan ataupun OKU berkursi roda yang berada di institusi pengajian itu sendirilah, Dr. Hairul. Ya. Okey. Itu tentang saya tadi bercerita tentang memartabatkan macam mana kita nak memartabatkan pendidikan inklusif. Okey. Jadi saya suka juga nak berkongsi di sini bahawa kita sebenarnya di IPG KIK Hairul kita telah bergerak ya, walaupun seperti saya katakan tadi hasrat Tuan Pengarah untuk kita jadi satu institusi yang bakal melahir guru-guru pendidikan inklusif yang kompeten di sekolah ya. Kita sebenarnya telah bergerak ya secara mengikut kapasiti kita di Perth di mana untuk semester ini bagi pengajian program ijazah September Ogos 2020 ini kita telah menawarkan elektif teras kepada siswa guru daripada bidang lain. Maknanya guru-guru tersebut adalah guru-guru bidang bidang agama Islam dan mereka mengambil elektif teras pendidikan khas masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah pembelajaran. Maksudnya bila mereka bersekolah nanti, sekiranya mereka mengajar agama, mereka akan mengajar murid-murid inklusif, mereka telah ada pengetahuan, kemahiran bagaimana untuk murid inklusif di sekolah nanti. Dan kita juga telah pada semester ini, semester yang baru ini 2021, kita telah bermula menawarkan elektif terbuka kepada semua siswa guru di IPG Ilmu Khas, iaitu yang melibatkan Braille bahasa Melayu dan literasi bahasa Melayu dan matematik, kod tangan bahasa Melayu dan juga kita kod tangan Fardhu Ain dan Al-Quran dan juga Braille Al-Quran dan Fardhu Ain.
Okey, jadi itu kita bagi nilai tambah kepada siswa guru kita, pendidikan muzik, TESA, student-student kita yang mengambil bidang TESA, mereka mengambil kod tangan contohnya. Ya, maka mereka nanti bila berada di sekolah, sekiranya menghadapi murid-murid inklusif di sekolah yang masalah pendengaran perlu menggunakan sign language, mereka telah ada ilmu di situ. Jadi walaupun ini merupakan satu usaha baru yang kita buat dan ada banyak kekangan lagi, dan perkara itu kita akan buat dari segi tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi kita akan buat penambahbaikan dari masa ke semasa. Supaya satu hari nanti semua keluaran guru-guru yang akan dikeluarkan oleh IPS MUHAS, mereka kompeten untuk mengajar MBK di pendidikan di sekolah hari nanti. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey doktor, kalau kita lihatlah sekarang ni di ilmu pun kita sebenarnya banyaklah berikan peluang ataupun apa kepada pelajar kita, dan saya kalau di kampus ilmu ni kata orang kalau tak dapat nak buat isyarat bahasa tangan untuk asas seperti nyanyian lagu negaraku, lagu ilmu khas ataupun lagi satu dari segi komunikasi secara asas tu bukan ilmu khas lah, sebab kita memang dah didedahkan. Saya sendiri saya ada mengikuti kursus asas 1, asas 2 bersama dengan pendidikan khas untuk belajar cara berkomunikasi, memberikan salam, tepukan dan sebagainya yang kita belajarlah di kampus ini. Jadi saya rasa guru-guru di luar sana pun sebenarnya saya tengok dalam komen ni banyak yang kata terhutang budi, berterima kasih dengan guru-guru pendidikan khas di luar sana. Jadi saya sebenarnya nak ucapkan, kita nak kalungkan penghargaan kepada semua guru-guru pendidikan khas di luar sana kerana anda sebenarnya adalah merupakan individu yang sangat berjasa, melahirkan individu yang sangat kata orang tu kata orang tu yang cukup bagus lah, sebab mereka ini berhadapan dengan pelajar-pelajar ataupun murid-murid kelainan upaya dalam pelbagai masalah kan. Jadi kalau kita nak tanya lah kan doktor, ada tak IPG Ilmu Khas ni menyediakan platform ataupun peluang macam kami di Jabatan Pengembangan memang akan mungkin mengadakan CPD dan sebagainya kepada guru-guru di luar sana, mungkin nak belajar asas tentang asas komunikasi, asas bahasa isyarat dan sebagainya kan, contohnya kepada golongan-golongan OKU. Ada perancangan tak doktor? Ya. Sebenarnya dengan kerjasama jabatan Dr. Hairul jugalah pembangunan perkembangan profesionalisme keguruan, kami telah merancang untuk mengadakan kursus bahasa isyarat secara bersiri bersama dengan BPK juga untuk cara di Institut Pendidikan Khas lah secara khususnya. Ya, dan sebenarnya kita ada perancangan lah untuk menyebarluaskan lagi tersebut kepada guru-guru di sana. Saya juga nak ambil kesempatan ini, saya harus katakan memang sebenarnya guru pendidikan khas di sekolah juga memainkan peranan yang besar untuk membantu guru-guru arus perdana, membolehkan mereka untuk cepat menyesuaikan diri dengan MBK yang diinklusifkan itu dan cepat mengendalikan ataupun melakukan modifikasi yang sepatutnya apabila mengajar. Jadi tentunya ini balik kepada saya kata peranan untuk apakah peranan ataupun faktor yang memartabatkan pendidikan inklusif untuk OKU. Sebab takbir urus tu penting. Maknanya di peringkat sekolah kita tunggu satu organisasi lain, tunggu bahagian pendidikan khas ke, tunggu KPM ke untuk mengadakan satu kursus yang khas. Kita boleh menggunakan kapasiti yang di sekolah, iaitu guru-guru pendidikan khas yang ada di sekolah untuk menganjurkan satu kursus, membolehkan guru-guru arus perdana yang mengajar pendidikan khas itu mendapat kemahiran-kemahiran tersebut dari masa ke semasa. Sebab bila kita kata bahasanya Dr. Hairul, dia bukannya satu benda yang senang cepat kita nak kuasai. Kita belajar, Hairul belajar berapa kali? 2 kali kan? Tapi belum juga menguasai. Betul. Okay, saya bidang masalah pelajaran. Saya pun belum begitu pasti dengan kod tangan ini. Jadi bahasa ni dia something yang kita kena aplikasikan. Kita kena tuturkan. Jadi tutur dalam bentuk sign language dalam dari arti kata bahasa isyarat tu adalah kita menggunakan bahasa isyarat tersebut. Jadi guru-guru arus perdana kena, kalau kata ada murid-murid yang masalah pendengaran ya di dalam kelas tersebut, mereka perlu belajar, perlu boleh. Maknanya kita sebab itu something yang pernah diperkatakan bahawa bila kita terlibat dalam pendidikan khas ini, kita sepatutnya berfikir seperti saintis, Dr. Hairul. Saintis tu maksudnya, saintis tu bukan kalau kita fikir kita tengok saja, tapi kita tengok benda tu saja secara terus saja.
sebenarnya kita kena berfikir, kita kena analyse dan kita kena come out dengan something. Yang ini akan orang kata boost kita punya creativity sebagai seorang guru, dan akhirnya nanti yakinlah bahawa kita akan dapat satu satisfaction yang tidak boleh dijual beli dengan duit. Betul. Rasa satu Saya kan, kepuasan. saya kan doktor, kalau jumpa Hoshi, Hoshi akan bersiaran dengan kita pada tengah hari nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang kebetulan mengunjung sekarang ni, kita ada lagi 2 segmen lepas ni. Tengah hari nanti kita akan bersama dengan semua siswa-siswa guru. Program itu dianjurkan oleh semua siswa guru. Itu saya rasa lebih menarik sebab kita ada Hoshi, saudara siswa guru Hoshi yang tidak boleh bercakap dan beliau menggunakan bahasa isyarat, dan kita ada Hakim Azhari yang merupakan translator yang popular di Malaysia ni, dan kita juga ada Rafiq. Rafiq ini adalah pelajar istimewa yang viral, yang buta, masalah ni tidak lihat penglihatan, tapi beliau belajar sampai tingkat degree sekarang. Dan kita ada petang nanti juga yang istimewa, iaitu di mana ada ibu bapa yang memiliki anak OKU, autism dan juga istimewa lah, tapi mereka ni berjaya dan juga maju. Kita nak dengar, jadi ada seterusnya. Jadi saya nak minta hampir 600 yang menonton ni untuk terus dengan sesi kedua dan sesi ketiga nanti. Dr. Adijah, saya sebenarnya sebelum kita sambung dengan Cikgu Huzairi, kalau saya jumpa Hoshi, Hoshi pelajar kita yang tidak boleh bertutur, saya akan tahan dia dulu. Hoshi, adalah cakapkan, kita tahan dia. Saya akan fikir, apa yang nak cakap ni? Jadi saya akan nak memberikan bahasa komunikasi dulu dengan dia supaya dia rasa dihargai tau. Sebab bila kita boleh buat begitu, dia akan rasa, walaupun dia tak, lecturer dia tak ajar kita, tapi dia cuba untuk berintegrasi. Itulah dia yang kita maksudkan dengan pendidikan inklusif. Kita nak berikan awareness kepada semua orang bahawa mereka ini juga sebahagian daripada masyarakat. Kalau tidak, bila saya pernah berbual dengan pelajar-pelajar OKU ni, mereka rasa rendah diri, ada sebahagiannya tidak mahu berkomunikasi, tidak mahu ke depan. Sebab itu di Ilmu Khas kita tonjolkan pelajar-pelajar OKU menjadi pengacara majlis, pelajar-pelajar OKU menjadi pembaca doa dalam banyak acara-acara kita, supaya mereka ini diangkat dan sebab itu diperkenalkan kepada orang-orang luar di sana. Itulah saya rasa yang saya dapat lihat keunikan di Ilmu Khas itu sendiri. Baik, kita berbalik kepada Cikgu Huzairi. Cikgu Huzairi, dalam keadaan ialah norma baharu ni semua pun belajar di rumah kan, Cikgu Huzairi pun berada di rumah. Jadi kalau kita lihatlah untuk pelajar-pelajar OKU ni mungkin ada sedikit masalah dari segi nak belajar, dari segi cikgu punya pendapat lah kan. Jadi bagaimana agaknya kalau sebagai seorang guru tu kita nak dekati pelajar-pelajar OKU ni dalam keadaan musim PKP ni, sebab mereka tak dapat nak diakses. Jadi macam mana cara tu agaknya Cikgu Huzairi? Mungkin boleh bagi sedikit pengalaman lah ataupun sedikit pandangan. Baik, terima kasih Dr. Hairul. Saya ni guru di aliran perdana, satu pendidikan khas, tapi saya sering berhubung lah dengan Puan Nurhaliza Wati, guru pendidikan khas ya, Encik Izzuddin, Tuan Izzuddin. Saya nak tahu macam mana mereka buat ya, Puan Maziana. Saya tahu mereka menggunakan Google Meet. Ya, ada pelajar mereka yang menggunakan Google Meet, dan kita buat program drive-thru, hantar ke rumah dia punya kerja, kita ambil, kadang-kadang ada ibu bapa pulang balik. Ya, saya rasa memanglah golongan OKU, orang tua dan juga kanak-kanak adalah golongan berisiko pada musim COVID ni. Tapi kita kena ada cara pembelajaran, kena berterusan. Ya, kita tak boleh COVID duduk rumah, anak tak perlu apa kan. Sebab lagi duduk di rumah, lagi mereka kebanyakan ya masalah OKU ni, masalah pembelajaran, dyslexia, autism, lagilah ya dengan keadaan sekarang ni. Jadi kita kena bagi aktiviti dekat dia ya, buat pertandingan macam ada, saya tengok dia orang buat pertandingan nyanyian ya, nyanyian untuk kanak-kanak OKU. Jadinya dia orang buat membaca Al-Quran, benda ni mereka buat ya, kecuali lah kalau beberapa yang memang ada masalah data apa semua, dia orang bagi pula barang modul-modul drive-thru untuk dibagi kepada anak-anak di rumah ni. Benda ni berterusan. Cuma bagaimana peranan ibu bapa untuk bantu ya, kalau penglihatan ya, masalah pendengaran, kalau masalah bersikap kita ada masalah. Kalau masalah yang macam tu, ibu bapa ni, orang yang dekat luar ni, yang dekat dengan dia, kalau ibu bekerja, ada orang menjaga, kena alert, kena bantu pelajar tersebut ya. Dan saya tengok cikgu khas ni ditakdirkan untuk jadi guru, dan ditakdirkan sekali lagi untuk jadi khas ni bukan main-main ya, bukan ni, memang pahalanya kita macam mana kita
murid macam ni untuk dijayakan ni. Saya tengok mereka membelah, mereka ambil tahu, semua termasuk pembantu pengurusan murid. Saya tengok mereka ni semua peranannya bergerak. Dan saya tengok murid ni suka pergi sekolah, tanya bila sekolah nak buka. Memang kalau kita dengar memang, tapi tak boleh nak buat apa, mengikut langkah kerajaan supaya berhati-hati sebab mereka ni agak berisiko. Ya, ada yang kadang-kadang mereka guna pampers, ya, guna apa ni yang cucuk tu untuk kencing. Tapi mereka semangat nak pergi sekolah. Bila cikgu pula melihat, murid-murid yang normal pula melihat, mereka pun jadi lagi semangat. Sebab murid-murid macam ni mereka nak sama seiring, sama duduk, sama berdiri. Jadinya kita sebagai guru bagi lebih. Letak diri kita macam itulah. Saya memang sangat-sangat berhasrat satu hari nanti saya pun memang orang kurang upaya. Saya sendiri dah buat satu orang semua saya bantu, ya, OKU ke murid normal ke, kedua-dua ni saya gabungkan supaya mereka dapat bekerjasama, ya, dapat melahirkan satu yang baik. Itu yang namanya inklusif. Itu namanya inklusif. Itu Zeri, kalau selalunya orang akan lihat macam ni sebagai guru normal, dia akan mengajar pelajar-pelajar yang OKU atau MBK. Tapi sekarang ni kita nak tanya perspektif cikgu. Cikgu sebagai guru OKU, tapi pelajar-pelajar normal, bagaimana penerimaan murid-murid cikgu di sekolah? Sebab saya dah tengok cikgu dah pernah menjuarai pertandingan persembahan muzik kan, macam-macam lah kan di sekolah sampai ke peringkat kebangsaan tu. Jadi sebenarnya bagaimana penerimaan murid tadi tu? Sebabnya selalunya cikgu tu akan mengajar pelajar yang MBK. Sekarang ni cikgunya yang OKU tapi pelajar tu pelajar yang normal, murid normal. Jadi apa yang terjadi pengalaman cikgu lah sebagai seorang guru? Pengalaman dah. Pertama kali saya ingat memang nak senyum pun ada, ya. Pertama sekali saya sampai di sekolah, bukan tempat sendiri saya mengajar, di Kuantan tu. Satu sekolah grade B, sekolah yang saya tengok pun ada tanda merah lagi, ya. Sekolah macam banyak estate murid dalam tak sampai 100, ya. Sekolah kebangsaan Jabu. Sampai sekarang memang saya dalam hati lah sekolah tu, ya. Satu nanti besar dia pun ada lah berhajat dapat saya pergi ceramah ke sana, ya. Memang saya sayanglah sekolah sebab cinta pandang kali pertama, tu sekolah pertama kita, ya. Mula-mula saya masuk, saya mendaftar, bukan murid saja terkejut, ya. Pentadbir, kenapa hantar cikgu naik kursi roda ke sekolah ni? Ya, saya tengok murid sampai keluar ikut tingkat pecah. Siapa yang bagi ni? Itu cikgu kamu tu. Saya tengok memang mula-mula saya masuk semua pelik senyap. Ya, dia bagi, ada kata ni cikgu naik kereta kebal, dia panggil lah, ada istilah dia lah, gelaran untuk saya kan. Duduk, siap bunyi lagi saya lalu, ya. Cikgu lalu. Satu lagi paling suka murid, bila saya dapat satu benda, dia suka saya wheelie, ya. Saya pun wheelie, suka sangat lah. Saya kata, awak berjaya jawab, saya wheelie. Memang suka sangat. Tiap-tiap hari minta tu. Pernah ke belakang, puas lah pula tukang kebun membantu saya pula. Saya belakang terlupa rupanya saya tak pasang safety tu. Jadinya penerimaan diorang ni, diorang terbiasa dengan guruan semua, bergerak, bercakap, kan. Itu pun dengan saya. Saya kena pandai untuk untuk ni mulalah PK21, benda-benda baru. Saya suka buat seduksi, ya, benda-benda pelik. Saya suka suka berkelakar, suka, ya, kecindan. Saya tak bagi, saya tak ada. Muzik memang happy, ya. Seni, hasil-hasil karya saya simpan daripada 10 tahun pun masih ada lagi. Saya masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook. Budak yang dah kahwin, dah ada anak, tengok, cikgu gambar saya ada lagi, terima kasih. Ya, saya ada muzik, saya ada kelab seni punya Facebook, saya ada kelab sejarah. Semua saya masuk, zaman dia kecil-kecil, saya simpan semua, ya. Bila saya masuk ke kelas, mereka yang dululah kali pertama, mereka pun tak biasa. Mereka akan masing-masing nak menolak kita, ya. Sebab kita tak selesa dia tolak ni. Sebab kadang-kadang dia orang tolak terlalu laju, ya. Kadang-kadang kita tak sedar tolak. Pasal. Jadi diorang mula banyak muji, ya. Cikgu biasa pun masuk kali pertama, masa itulah dia akan nilai kita. Macam mana cikgu ni, dia boleh main ke? Tapi saya dah belajar masa di mata perguruan, apa-apa itulah kali pertama dia nilai kita, walaupun saya kurang upaya, saya kena buktikan saya mampu seperti guru lain ataupun lebih daripada guru-guru yang lain. Ya, apa yang saya buat, saya nak diorang akan ingat, cikgu ni macam ni, kau ingat tak cikgu muzik situ Suroda tu? Ya, benda lain-lain, benda yang pelik-pelik, benda yang tak ada dibuat, saya buat.
yang berusulkan pengajaran pembelajaran lah supaya mereka ilmu. Saya tak berkira dari segi kewangan Kalau saya dah banyak lah, bukan nak cakap apa kan, saya memang tak kira langsung. Saya beli hadiah pakai duit sendiri semua. Saya jarang minta dengan sekolah hadiah. Baru ni TV3 datang untuk PKP bulan 3 lah, saya masuk ke buletin utama. Saya menyiapkan hadiah sendiri je. Beli sendiri kan sampai 200. Saya sewa dewan sendiri untuk pameran lukisan, semua duit saya sendiri untuk pelajar satu kelas 6 amanah untuk mempamerkan hasil catatan air mereka. Saya semua keluar sendiri, hadiah sendiri. Saya bayar anak-anak murid saya yang kelab musik yang dah habis tu untuk buat persembahan. Saya bagi mak bapak untuk apa tu, jadinya benda tu seronok. Jadinya dalam kelas pula mereka, saya pun ada kali garang saya kata, kalau saya, awak jangan main, saya bercakap betul. Kalau boleh saya tak mau yang belakang tu tak ambil tahu. Saya kan senyap sikit, kursi roda tu laju sampai terkejut murid tengok, cikgu ada. Saya tak mau satu anak murid saya terlepas dengan apa yang ni. Jadinya kadang-kadang anak murid saya WhatsApp ke, Telegram ke, saya buka satu Telegram, mak bapak boleh tanya murid-murid, WhatsApp. Saya tak ada, pada saya tak ada istilah untuk rehat tu ada, penting rehat, tapi kamu boleh menghubungi saya di dalam kelas, itu di luar pun itulah saya. Saya tetap cikgu kamu sampai bila-bila. Sebab saya anak, jadinya anak murid saya ni, saya anggap macam anak saya sendiri. Kalau yang rapat tu memang rapat sampai ni. Sebenarnya di IPG Ilmu Khas ni, ada anak murid saya yang dah jadi cikgu muzik je. Sekolah rendah dia belajar dengan saya. Dan kajian takhir tindakan dia adalah tentang saya. Dia tuliskan satu kajian tentang saya, Muhammad Ayub Shah bin Sulaiman. Saya kenal. Ayub, ya. Dia tahu berjuang macam mana. Saya dah ajar dia, menangis bersama, berjuang. Dia tu kepimpinan dia susah nak cari dah, generasi mas saya. Kepimpinan dia, pertandingan kompang, nasyid, apa benda persembahan, dia akan orang dia. Itulah, bila seorang kita bentuk, orang lain akan ikut. Kawan-kawan dia lain akan ikut. Dan banyak lagi yang masuk UiTM pendidikan muzik. Saya pun dah menuai hasil. Hasil ni saya dah tuai. Dia orang ikut saya sampai sekarang. Kadang-kadang saya tak sihat. Cikgu ni ada banyak ni. Kita bukan setakat dia. Petang, saya tak suruh, saya tak tinggal dia orang. Saya pun sama dia orang duduk di situ. Sama tengok. Sebab kita kena jaga murid kalau kita tak ada, dia takkan disiplin. Jadi kita kena ada bersama-sama, sanggup berkorban, barulah kita dapat hasil yang baik. Jadinya itulah bila anak murid dah mula menghargai kita, sayang kita, dan rasanya kita macam ibu bapa mereka lebih lagi. Kadang-kadang dia rasa Cikgu Zairi cakap macam ni tak boleh, jangan parking abah. Ada seorang bapa cakap, anak aku ni marah aku pula. Dia cakap Cikgu Zairi kata dah. Nanti pembelajaran tu, sikap menghormati tu dah wujud daripada orang rendah lagi, daripada kecil lagi, sampailah mereka sampai bila mereka, setakat saya mereka akan bantu. Kalau mereka jumpa orang kurang upaya yang lain, mereka akan buat tindakan yang sama. Kalau Cikgu Zairi sebut nama Ayub tadi tu, memang kami semua kenal lah. Beliau memang pelajar yang aktif dan juga cemerlang Dr. Adijah di kampus Ilmu Khas. Saya rasa itu produk yang dihasilkan oleh Cikgu Zairi sendiri. Tahniah diucapkan. Kalau sebut Ayub tadi tu memang dia rasa sebut Ayub yang orang kenal lah. Tenang, mudah dan sebagainya. Jadi tahniah kepada Cikgu Zairi dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang. Okey, kita sebenarnya nak buka kepada semua pengunjung, hampir 600 lebih ni yang bersama kita sekarang. Mungkin ada soalan ke nak diajukan kepada Dr. Adijah ataupun kepada Cikgu Muhammad Zairi. Boleh ajukan soalan kepada mereka sebelum kita mengakhirkan sesi kita pada pagi ini. Sebab jam 11 nanti kita akan ada sesi yang kedua. Dan Ursutia telah kongsikan borang maklum balas tentang program ini beserta dengan sijil secara digital yang telah dikongsikan dalam Facebooknya komen tu, dan kehadiran akan dikongsikan selepas ini nanti jadi kalau ada soalan-soalan yang nak diajukan, saya akan tanyakanlah kepada dua panel kita. Kalau ada soalan-soalan daripada sesiapa, saya sebenarnya sukalah untuk menyatakan bahawa kita ni sebagai seorang guru dipilih oleh Allah, Tuhan masing-masing. Jadi seorang pendidik itu dah satu perkara yang sangat mulia. Tapi bila kita mendidik pelajar-pelajar, ini dia lebih lagi mulia. Bukan katakan yang guru biasa tak mulia, tapi kesabaran dan juga kesungguhan kita tadi tu, semoga Tuhan balaslah
secara banyak kebaikan. Dan kalau kita ikhlas mendidik, insya-Allah sebenarnya kita akan maju jaya dalam banyak lapangan dalam kehidupan kita. Tahniah kepada ibu bapa yang memiliki anak OKU, tahniah kepada guru-guru yang memiliki anak-anak pelajar yang OKU, dan juga sabar mendidik mereka sehingga berjaya. Macam Cikgu Zairi tadi, walaupun beliau ialah daripada keadaan normal menjadi keadaan yang tidak normal OKU, kemudian dapat meneruskan kehidupan, dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Itu ialah satu, kata orang tu, perjalanan yang cukup hebat dan cukup kuat. Dan kalau kita sendiri hadapinya pun tak tahu macam mana kita nak laluinya. Jadi saya tengok lagi ada tak soalan-soalan daripada cikgu? Kalau ada, kita boleh ajukan. Jika tidak, kita boleh buat sesi kesimpulan untuk program kita pada pagi ini. Jadi saya silakan dulu Dr. Alijah untuk membuat kesimpulan keseluruhan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Dr. Hairul. Baiklah ya, kita bincangkan tentang semua wajar Cakna tentang pendidikan inklusif ya. Kita sebenarnya bahawa pendidikan untuk warga OKU kan menghasilkan satu pendidikan yang berkualiti untuk mereka ya. Jadi bila sekarang ni dalam konteks kita, apa yang kita lakukan adalah kita memberi pengetahuan masyarakat Cakna. Okey, dan asalnya kalau kata bagi seorang yang melihat seorang OKU, mungkin asalnya simpati. Lambatnya dia jalan, boleh ke dia lintas jalan. Itu kataan yang spontan keluar bila kita melihat. Okay. Kemudian bila kita ada ilmu, kita lebih Cakna, kita lebih empati, kita mengetahui bagaimana suka baca sesuatu kalau guru tayang skrin sesuatu pembelajaran, betapa sukanya mereka untuk melihat kalau mereka tidak ada alat yang mereka gunakan untuk melihat perkara tersebut. Okay. Jadi dan kalau lihat mungkin Dr. Hairul boleh sharekan dokumen. Boleh saya sharekan yang dokumen tu. Okey. Ya. Nampak ke Doktor? Okey. Kalau kita lihat masa depan pendidikan OKU di Malaysia ni dari segi pendidikan inklusifnya, dia bukan hanya terbatas di peringkat sekolah saja, maka dia akan berterusan ke peringkat tertiary dan berterusan ke peringkat pendidikan yang tak formal juga. Okey, sekiranya dia habis sekolah, maka mungkin pendidikan yang dia terima di komuniti dia untuk bengkel-bengkel, katakan bengkel membuat kuih ke bengkel, apa-apa bengkel. Itu bila kita masyarakat kita Cakna dengan OKU dan keperluan OKU apabila belajar bersama-sama kita, maka kita dapat wujudkan satu masyarakat Malaysia yang betul-betul inklusif nanti. Itu dari segi tanggungjawab masyarakat. Sebab kita banyak bincangkan kat sini peranan kita sebagai masyarakat. Dan kalau kita lihat begitu banyak panduan, garis panduan, Kementerian Pendidikan sajalah mengeluarkan 3 garis panduan inklusif. IPT juga ada pendidikan inklusif yang mengeluarkan garis panduan untuk institusi pendidikan inklusif, ya, pendidikan tinggi inklusif, dan juga UOKU ni adalah sama penyelidik daripada UM dan KPM, di mana mereka memberikan satu garis panduan bagaimana kita nak melihat keperluan-keperluan yang sepatutnya ada di institusi tersebut sekiranya kita ada OKU yang belajar di institusi tersebut. Tidakkan OKU, maknanya cukup dah semua dokumen dengan mungkin dana, sedikit dana yang diberikan untuk kita sebagai ahli masyarakat bergerak. Ya, dan seperti saya suka memetik apa yang Dr. Huzairi, apa yang dicakap kat ni Cikgu Huzairi tadi, memang sebenarnya ada Tuhan lain sekiranya anak-anak kita di peringkat kecil lagi, kita telah biasakan mereka dengan adanya kawan-kawan mereka yang tak sempurna. Mereka kena tahu bahawa dalam hidup ini ada mereka sempurna, ada kawan-kawan mereka yang tidak, ada kawan-kawan mereka yang kurang upaya, supaya mereka berada dengan diri mereka dan mereka boleh bersama-sama berkawan dengan kawan-kawan yang tidak sempurna ataupun yang kurang upaya tersebut. Ya, ada satu pengalaman, ada seorang kanak-kanak masa tu peringkat tadika Down syndrome diintegratekan dalam tadika kanak-kanak normal. Ya, itu zaman-zaman orang tak ada awareness sangat lah. Tapi ibu ni yang
memaksakan anak dia supaya belajar kawan-kawan dengan rakan-rakan lain, masukkan ke tadika biasa. Cikgu tadika tu pun tak tahu buat apa, kemudian rakan yang lain cuba bersama mereka berkata sesama mereka, jangan dekat, nanti berjangkit lah, dia tu nampak tak betul lah, macam monyet dia. Jadi perkataan-perkataan begitu sebabkan mereka adalah kanak-kanak yang masih kecil. Mereka tahu, jadi itu dari segi pandangan mereka, dari segi pemerhatian mereka macam tu lah. Jadi sepatutnya ada sekian setelah kita cakna, setelah kita ada kemahiran, pengalaman, pengetahuan, kita guru lah yang patut memberitahu kepada anak-anak didik. Sebenarnya itu yang akan memupuk nilai-nilai murni mereka. Mereka akan bergayang tak kira dengan siapa, mereka akan rasa lebih bersyukur dengan apa yang mereka ada. Mereka akan lebih orang kata hati mereka akan lembut. Tak ada nanti bila mereka jadi orang dewasa, bila memandu kereta di belah kereta yang ada tulis orang kurang upaya, pemandu upaya, mereka akan hon lambat kan. Jadi mereka kita tahu dia tak boleh cepat sebab dia ada masalah ni kan. Faham, memahami dan tak adalah berlaku perkara-perkara yang tidak moral sekiranya itu generasi yang akan kita peturunkan nanti pada masa akan datang. Itu yang pertama kepada warga negara yang lain. Dan keduanya pada warga OKU itu sendiri, yang kurang upaya itu sendiri. Kita dah ada banyak contoh. Kita ingat bahawa Allah jadikan kita OKU tu ada sebab, bukan saja-saja. Macam Cikgu Huzairi, dia jadi OKU fasa dan satu fasa daripada kehidupan dia umur 20-an masa tu kan. Jadi siapa-siapa boleh jadi OKU. Kita tak tahu, mungkin kita sekarang aku semua okey, anak aku semua okey. Mungkin anak cucu kita disebabkan oleh genetik, mungkin disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh aksiden seperti Cikgu Huzairi. Jadi kita tak tahu anytime kita. Jadi kalau kita generasi sekarang sebagai guru, sebagai pensyarah, sebagai pentadbir, kita dah menyediakan satu platform pendidikan inklusif yang cukup mantap. Jadi insya-Allah akan datang inklusif kita bila ada lagi generasi akan datang. Kita tengok dari segi safety ini tadi, bilangan OKU ni semakin meningkat. Jadi itu satu itu nak kena ada forum lain lah tu, kenapa meningkat dari segi kesihatan dan sebagainya. Kenapa ada peningkatan berlaku? Kenapa kalau kita lihat sekarang Zero Reject Policy, ramai lagi MBK yang mendaftar ke sekolah sebab kita tak ada reject. Semua kita beri peluang kepada OKU. Okey, dan guru-guru pendidikan khas kurang dan kita IPG dipertanggungjawabkan untuk mendidik. Saya kira saya mendapat lebih kurang 6,000 orang guru yang akan dilatih, kekurangan guru, termasuklah guru ini. Jadi tanggungjawab kita bersama, padu gaya yang kita pikul bersama. Okey, kepada warga OKU kena kuat ya. Jangan gunakan alasan tak boleh lah, saya OKU, you kena tolong saya. Seperti yang saya kagum dengan sikap Cikgu Huzairi, saya kagum dengan sikap Dr. Sam tempoh hari. Dia sekarang menjadi seorang pensyarah di Universiti Melaya, masalah kelihatan. Yang dia lakukan, dia kena lebih daripada orang lain, berusaha lebih daripada orang lain, iaitu kalau katakan dia sebagai counselling, dia paksa menyediakan, melihat dulu ICT yang sesuai untuk dia, atau pergi ke dulu peralatan, kita paksa menyediakan bahan dulu yang sesuai untuk dia. Maknanya usaha tu 2 kali ganda, mungkin lebih daripada itu mengikut. Saya pun cakap tadi, bukan sekali, bukan 2 kali, beberapa kali kita kena cuba supaya kita mencapai satu kompetensi yang sama dengan warga yang lain. So tidak ada setelah satu kompetensi yang standard dengan lain, maka kita insya-Allah satu hari nanti dengan kita lihat PPKI, bilangan PPKI yang pendidikan inklusif meningkat, bilangan akan masuk ke pendidikan tertiary juga meningkat, sebab di IPG universiti awal pun mereka sedang menyediakan tipes yang mesra supaya OKU lebih lama lagi boleh mengambil apa khusus atau bidang itu sifat nanti. Akhirnya kita akan melahirkan lebih ramai dari golongan OKU. Kita tahu bahawa mereka juga adalah warga negara dan mereka juga berhak
untuk menyumbang kepada negara Malaysia. InsyaAllah. Terus saya simpulkan, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari Sedunia kepada semua yang terlibat dengan itu. Termasuk ibu bapa, sebab sebenarnya kita adalah satu warga negara yang perlu berkolaborasi untuk memastikan opini cemerlang. Terima kasih. Okey, kita nak tanya pula Cikgu Huzairi, harapan, impian dan mungkin boleh buat rumusan kita dalam sesi pagi ini. Silakan Cikgu Huzairi. Namun ku punya hati. Baik, apa-apa pun hati orang Kurang Upaya ni bersih. Dan hati bagi yang nak membantu, semua sekali ni yang terlibat pun hati tak kira. Semua kita orang Islam, hati kena bersih. Tapi bila dah bersih, semua benda kita buat akan jadi, ya, maksud inklusif pun merangkumi. Jadinya merangkumi seluruh pihak kena terima, kena ambil cana lah, ya. Semua sekali, sebab OKU ni pada saya satu anugerah sebenarnya, ya. Saya yang terlibat, saya rasa satu anugerah. Jika saya sihat rasanya, saya tak capai di webinar, ya. Saya mungkin tak capai yang kata anugerah tu, itu ialah kita akan tinggal juga, ya, anugerah kebahagiaan tu. Tapi sebab kita usaha, hati kita bersih, kita nak semua tak kira OKU atau tak OKU, tapi kalau pada OKU, mereka memang perlukan kita. Merangkumi semua pihak, kena sama-sama membangunkan, ya, ataupun menjayakan program pendidikan inklusif ni, PPI ni, ya, untuk murid-murid MBK, murid-murid PAS, ya. Sebab kategori ada yang dalam ada yang tegur Facebook, kadang-kadang kan saya letak-letak kan. Sebenarnya saya meletakkan dalam Facebook tu untuk berkongsi, ya, untuk berkongsi, bukan kita nak tunjuk, tapi untuk orang-orang yang macam saya, orang Kurang Upaya lain, mereka menunggu kemungkinan mereka anggap idola, mereka anggap sebagai panduan mereka. Bila saya demam, mereka pun rasa macam saya pun demam bila cikgu demam. Ada OKU yang mesej saya, cikgu kena semangat, saya mengharap cikgu. Jadi saya kena kongsi, saya kena letak diri saya, siasa positif, ya. Walaupun kadang-kadang malam, sebenarnya saya dah daripada dulu dah. Daripada zaman saya sakit, malam saya akan nangis. Sebenarnya bangun pukul 4 pagi, saya memang tak boleh tidur. Bangun saya akan nangis, berapa nangis, baru tidur balik ataupun saya lanjut ke apa yang patut. Ya, ingat. Sebab merangkumi semua, inklusif, semua peranan ibu bapa, pentadbir, kerajaan, ya, rakan-rakan, sahabat, semua kena tahu apa itu OKU. Sampai tengok apa OKU ni dia tak tahu. OKU ni ada bagai, kurang upaya pemihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya pelbagai, pembelajaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, berbagai kategori. Ya, bukannya OKU kursi roda. Balik lambang kursi roda yang mereka dah, itu OKU tu. Tapi orang lain pula OKU yang lain, mereka kadang tak tahu nak berbahasa isyarat. Ya, mereka kena belajar. Kita merangkumi semua sekali kena belajar. Dan satu lagi saya dah kumpulkan satu WhatsApp guru OKU Malaysia. Ya, Puan Masyitah Sisdiah Amril. Saya rasa dia IPG ni. Ya, betul. Kita berbincang, sama-sama berjuang. Kita kena tunjuk yang kita mampu pada orang di luar ni. Tengok kan. Saya cadang. Kita tuntut pula. Ini lain bukan pada zaman sebelum ni, menteri sebelum ni, saya cuba menuntut allowance khas. Ya, macam guru pendidikan khas dan PPM dia ada allowance khas. 200.5 kot saya tak tahu. Apa kata dalam 100 orang guru OKU di Malaysia ni, kerajaan, menteri, ya, Dato' Razzi, Dr. Razzi, bagi allowance sebagai untuk kita lagi inisiatif. Sebab kami dah banyak keluar duit sendiri. Ya, bukan guru normal, kami dah banyak. Kadang-kadang kami sentiasa. Ya, bukan kata kita nak minta kan, ya, macam kata bagi pancing ikan, takkan nak bagi ikan dia ajar ada orang bagi istilah macam itulah. Ya. Jadinya saya nak kalau boleh semua merangkumi, inklusif semua sekali, semua pihak
Ya, bagi peluang kepada murid-murid Puan Hasmi untuk menerima pengajaran-pengajaran dan menyesuaikan diri dari awal sampai ke komuniti setempat, menjadi mereka lebih berjaya, berdikari, ya, supaya masyarakat melahirkan mereka yang produktif, mereka, dan kita adalah aset negara walaupun kita adalah aset macam Dr. Harijah kesatu tadi Dr. Zahri. InsyaAllah saya tu aminkan. Memang tujuan saya saya nak belajar, siasa ambil tahu, siasa cakna apa yang berlaku pada orang-orang kaya. Ya, sebab saya tahu tiada orang lain yang boleh bantu kami. Warga OKU juga sendiri yang kena tunjukkan tauladan yang baik. Hindarilah perkara-perkara yang kita tahu ada OKU. Sebenarnya saya tak nafikan. Saya pernah duduk di buat kenapa awak beradah? Saya cakap OKU ada kursi roda. Orang tak bagi peluang kerja. Saya nak makan dan duduk sana kan. Jual ganja letak bawah kucing yang dia duduk tu. Saya kata, kau ni, dia tak tahu kita cikgu, tercampur semua, dan OKU sama dengan satu. Saya kata, kau tak boleh buat macam ni. Saya sampai tak makan, seminggu minum sirap, cicang dan roti je. Saya katakan ginilah, kita bincang dulu. Jadi OKU kena jaga. Ya, kalau kita sekarang ni banyak, saya minta janganlah pihak lain kalau accident, ada OKU terasa, OKU lah kejap gitu, OKU tu langgar tu. Tolong, ya, mana-mana yang tu bukan kami minta, tolong jangan cakap macam tu kepada OKU sebab pada saya mungkin saya boleh tahan, tak ambil peduli, tak ambil negatif lah, tak apalah itu kamu punya ni, hati kena bersih. Jadinya pada OKU yang tak mampu, baru nak bangun, baru nak berjaya, tiba-tiba ada netizen yang macam tu, saya rasa ingat hati kita ni kena bersih, kita akan capai PPI ni dengan berjaya. Wah, terima kasih kepada Cikgu Huzairi dan Dr. Harijah. Sebenarnya kita dah disampai ke penghujung rancangan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang berada dalam sesi sembang santai iaitu webinar khas Hari OKU sedunia ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengunjungi program pada pagi ini. Kalau ada salah dan silap, mohon kemaafan. Kita akan berlangsung lagi selepas ini dalam 2 sesi lagi pada jam 11 pagi bersama dengan semua pelajar OKU dan juga pada petang nanti kepada ibu bapa yang memiliki anak OKU. Dengan itu, selamat Hari OKU sedunia. Anda semua dipilih oleh Allah, dipilih oleh Tuhan yang sangat istimewa, mendidik dan juga dididik. Kata orang, pengorbanan itu tidak berbelah bahagi, dan kepada semua warga OKU, teruskan kehidupan kerana anda sebahagian daripada kita. Martabat dan angkatkan pendidikan inklusif untuk dikenali oleh semua warga. Daripada pihak IPG Kampus Ilmu Khas, Jabatan Pengembangan Profesionalisme Keguruan dan Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Ilmu Khas, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang mengunjung dan menonton rancangan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.